والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma aftah alaina futuhan arifin. Kita baca risalah. Qada sembahyang fardu yang ditinggal itu wajib. Bukan sunat, bukan harus, wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini sebuah risalah yang kupetik daripada kitab-kitab Mu'tabar. Kitab Mu'tabar ni kitab boleh diterima pakai, yang dikarang oleh ahli ataupun tak sebenarnya, yang dikarang oleh ulama yang bermazhab Syafi'i. Ulama tu menulis dia macam ni, iaitu berbicara tentang hukum qada sembahyang fardu yang ditinggal, sama ada sengaja meninggalkan dia atau tanpa sengaja. Akan tinggal wajib qada, tak kira sengaja ke yang ditinggal tu ataupun tak sengaja. Bagaimana diketahui ibadah sembahyang merupakan salah satu rukun Islam yang 5 selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Maka jangan dipermudahkan daripadanya seperti disengaja meninggalkan dia atau tanpa diqada manakala tertinggal. Jangan mudah-mudah sebegitu. Dari situ risalah ini menerang tentang hukum dikala meninggal akan sembahyang tersebut. Risalah saya buat ni, kalau kupu akhirnya boleh jadi satu kitab. Ni kadang-kadang ada di antara kita ni, dia ambil dia pakai tinggal dalam surga, dia balik melimbai. Betapa berjuru macam kita dah lah. Dia tak suka dengan ilmu. Kita orang Islam ni, terah kita orang Islam ialah ilmu Islam tu sendiri. Bukan agama Islam ni supaya kelatuan kelapa tak ada isi dah. Penuh padu dengan isi ilmu. Sama ada ilmu akhlak, tauhid akidah, ilmu syariat, fiqh dan sebagainya. Kita kena sayang ilmu. Kita kena hormatkan ilmu, baru diberkati Allah. Gaya hidup kita diberkati oleh Tuhan jika kita menghormatkan ilmu. Makna hormat ilmu itu antaranya ciri-ciri daripada hormatkan ilmu. Jika mengaji kitab tu, buat baliklah. Kalau patut buat balik, patut tinggal di surga, tinggal lah dah. Itu dah. Orang buat susah payah, dia balik melimbas. Semestilah dia sendiri nak buat lah. Semestilah nak berbeli belah, beri pun cuma, melimbas lagi. Betapa tidak hormatnya ilmu. Kalau macam tu gaya hidup, ada ilmu pun tak berkat. Semestilah tak ada ilmu. Masalah qada sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Meninggal akan sembahyang, sama ada disengaja atau tidak sengaja, dikira ia terhutang dengan Allah Ta'ala. Terhutang tu. Terhutang dengan Tuhan ni lebih berat daripada terhutang dengan manusia. Berat macam mana? Adakah layak kalau tak ada lansaikan hutang dengan Tuhan tu nak masuk surga?
Orang selayak masuk surga kerana orang dah beres segala-gala perkara-perkara yang sepatut diberes. Antara perkara sepatut diberes, hutang dengan Tuhan. Perkara fardu tu perkara yang kalau kita tak laksanakan dia, tak tunaikan dia, menepati kita terhutang dengan Allah. Belajar fardu ain. Kalau tak belajar sedangkan kita tak faham hukum hakam fardu ain, hakikat kita masih lagi terhutang. Sembahyang fardu, puasa fardu ditinggal, kita terhutang dengan Allah. Tak. Dan halnya wajib dibayar akan dia, yakni diqada. Makna kata bayar hutang sembahyang yang ditinggal tu qada. Bukan bayar dengan duit. Akan sembahyang itu Imam Nawawi selaku tokoh fuqaha dalam mazhab Syafi'i ada menerangkan tentang mengqada sembahyang fardu yang ditinggal itu di dalam kitab karangannya, iaitu Syarah Muslim. Kitab hadis Muslim disyarah oleh Imam Nawawi. Bermakna Imam Nawawi ni tokoh hadis, ahli hadis. Kalau tidak tokoh hadis, adakah mampu dia boleh syarah hadis Muslim? Maka tokoh hadis yang sebegitu masih lagi bermazhab. Mazhab apa yang diikuti, dianuti oleh Imam Nawawi, Syafi'i. Dengan ngaji hadis 2-3 potong hadis dihafal masuk kepada 4-5 kerat hadis nak ijtihad sendiri. Tokoh hadis kan? Siapa syarah Bukhari dulu kan? Standing dengan Ibn Hajar Asqalani. Ibn Hajar Asqalani dia syarah hadis Bukhari. Dia namanya Fathul Bari. Mengambil masa syarah Bukhari itu 24 tahun. Dia tumpu syarah hadis Bukhari 24 tahun, tak ada kerja lain. Masih lagi pada mazhab Syafi'i. Kata beliau, kata Imam Nawawi, sesiapa yang meninggal sembahyang fardu wajib diqada akan dia. Dan jika tertinggal kerana uzur, bolehlah dilambat akan dia qada tu. Bukan kata orang tinggal kerana uzur tak payah qada. Bolehlah lambat sedikit kalau dibanding dengan sengaja ditinggal tu. Itu tak boleh lengah-lengah lagi. Pada dicepatkan qada kerana sengaja ditinggal. Kalau kerana uzur, kerana berlaku sesuatu tak dapat dielak, itu sebab dia tertinggal sembahyang, lambat sikit pun tak apa. Tapi kena qada juga. Tetapi sunat disegerakan. Sunat tu. Adapun manakala ditinggal tanpa uzur seperti dia sengaja meninggal akan dia, maka wajib disegera akan qada itu. Dan qadanya itu sunat mengikut tartib. Kalau kita nak qada gaya berselera. Waktu zuhur sembahyang subuh, waktu subuh sembahyang zuhur dah nah. Boleh sah qada kita, tapi sunat kita ikut tartib dia. Masuk subuh, qada subuh. Masuk zuhur, qada zuhur. Itu cara terbaiklah. Ada pun sembahyang sunat yang ditinggal, apa macam pula kalau ditinggal sembahyang sunat? Hanya sunat jua mengqada akan dia, hukum qada sembahyang sunat yang ditinggal sunat saja. Jika sembahyang sunat berwaktu yang sudah kebiasaan dikerja akan dia. Hak sembahyang sunat yang sunat diqada ni, hak sembahyang sunat jenis sunat yang berwaktu, sunat yang bermasa. Pun sudah jadi kebiasaan dikerja akan dia dibuat, akan dia tiba-tiba tertinggal, maka sunat diqada. Dia sembahyang sunat di mana ada? Ada sembahyang sunat yang berwaktu. Ada sembahyang sunat yang bersebab. Ada sebab yang dahulu, ada sebab yang kemudian. Ada sembahyang sunat tanpa sebab. Kita ambil kira yang sunat qada, sembahyang sunat yang ditinggal di sini, sembahyang sunat yang berwaktu, sembahyang sunat yang bermasa. Seperti sunat qabliyah, qabliyah ba'diyah, mengikuti sembahyang fardu yang 5 ni. Ini sembahyang sunat berwaktu.
Adanya sembahyang sunat sebelum zuhur, setelah masuk zuhur itu waktu dia. Adanya sembahyang sunat ba'diyah zuhur dalam waktu zuhur. Sembahyang sunat duha ada berwaktu. Jadi kalau kita dah biasa melakukan sembahyang sunat tersebut, tiba-tiba tertinggal, sama ada sengaja ditinggal ke, tak dapat dielak sebab tertinggal ke, sunat qada. Adapun sembahyang sunat yang tidak berwaktu, tak sunat qada, tak ada apalah. Tapi sunat mutlak ke. Banyak lagi deh. Nas-nas pada maqada akan sembahyang. Di manakah nasnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma annahu laisa fin naumi tafritum, innamat tafritu ala ma lam yusalli salata hatta yaji'a waqtu salati, faman faqada dzalika falyusalliha hina yantabihu laha, rawahu Muslim. Maksudnya ketahuilah bahwasanya ketiduran annahu laisa fin naumi. Kita buat terjemah bebaslah. Kalau terjemah mengikut harfiah dia tak ikut-ikut tahan ni. Bahawanya ketiduran itu tidak ada yang sia-sia, yakni tidak dapat dihukum. Orang tidur tu kita tak boleh nak hukum semasa tidur dia tu. Kalau tengah-tengah tidur duk maki hamun kat orang dah. Dia tidur, kita tak boleh nak hukum. Kita kata orang ni mengopak ke, orang ni mencaruk ke, orang ni bercakap tak senonoh ke, tak boleh. Tak boleh nak hukum haram, tak boleh hukum salah. Sebab dia bercakap dalam keadaan mamai. Begitu juga kalau dia tertinggal perkara wajib kerana tertidur, tak boleh hukum haram. Tapi jangan dah pula zuhur dah masuk sengaja ditidur. Tidur punya tidur terlepas zuhur masuk asar. Tu panggil tidur sengaja tu. Nak lari daripada tak nak sembahyang zuhur tu. Selaku yang meninggal akan sembahyang, maknanya orang tidur tak zuhur lagi, dia tidur dah. Cadangan nak bangun sembahyang zuhur, dia kala tiba-tiba terlepas zuhur masuk asar baru sedar. Tak boleh hukum haram tu. Sebab tidur tidak dia sengaja. Tapi kalau dia tahu dah awal-awal pesen dia ni pesen tidur panjang, habis separuh mati dah nak. Tak boleh juga walaupun tidur. Maka sesiapa berlaku ketiduran, hendaklah diqada akan dia manakala ingat daripada perkara sembahyang tadi. Di sini nah yang menunjukkan bahawa mana sekalipun sembahyang yang ditinggal tu wajib qada. Ingatlah, dapat diambil kesimpulan dari hadis tersebut. Sembahyang yang ditinggal sebab ketiduran wajib diqada. Walha ditinggal itu bukan sengaja sekalipun. Dia tinggal sembahyang kerana tidur pun wajib qada, sedangkan dia tinggal tu bukan sengaja tu, wajib qada. Maka dia faham mafhum mukhalafah. Kalau orang ngaji hadis ni, daripada hadis ni dia kata manakah dia faham mafhum, faham mukhalafah sebaliknya, yakni di sebaliknya lebih-lebih lagi wajib diqada akan dia, iaitu manakala dia sengaja meninggal akan dia. Faham tak? Sembahyang ni kalau tinggal tak sengaja pun wajib qada. Dah, apatah kalau tinggal tidak sengaja. Tak, kalau hak tak sengaja wajib qada, hak sengaja tak wajib qada. Itu fahaman apa ni? Otak beku ke? Banyak orang jenis otak beku dah ni. Ngaji hadis banyak. Jadi beku otak. Dia semua daging dalam preza otak dia. Kena ambil kira di segi mafhum mukhalafah. Mengikut pendapat Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, ini tokoh fiqh mazhab Syafi'i ni, selaku pengarang syarah Manhaj Talibin, Imam Nawawi. Imam Nawawi mengarang kitab fiqh dinamanya Manhaj Talibin, sukatan bagi penuntut. Kitab tu tak tebal mana.
dikurang 1 inci je. 1 inci. Kalau kita beli di kedai baru tak sampai lagi sedikit, dia masih kemah lagi. Kalau lama-lama dia jadi tebal. Sebab kertas tu dah lama jadi hampir 1 inci. Tebalnya kita manhaj talibi. Tapi payah je. Payah dan gaji separuh. Yang tu gaji dia pun agak zaman tu sama tak beri mana kan. Banyak poting daripada masuk kelas. Sekarang baru menyesal terlenggak-lenggak. Tu. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami ni ahli fiqh. Tengok sejarah Ibn Hajar ni. Semasa dia mengaji dia mesti Azhar. Berapa tahun? Sarapan lauk daging tak dirasai oleh dia. Hanya dalam masa bertahun-tahun tu satu kali saja merasakan sarapan lauk dengan daging. Sebab apa jadi gitu? Sebab tak ada duit nak beli daging. Punya susahnya. Orang zaman dulu nak dapat ilmu tak nak. Sehingga ada dikatakan malam lagi cari sisa-sisa buangan buah-buah temika yang dibuang oleh orang, pergi basuh-basuh dia makan. Ibn Hajar sejarah dia. Tapi jarang dikemuka oleh kitab sebab nampaknya teruk sangat dah nah. Siapa kan tanya tu? Kalau nak tengok sejarah tu dalam kitab karangan apa nama ni ada catat kaki dia tu. Di Bismayakin ada dua kitab tu. Ada dia setuh sedikit riwayat Ibn Hajar. Ibn Hajar Al-Haytami ni anak murid kepada Syekhul Islam Syekh Zakaria Ansar. Syekh Zakaria Ansar ni ulama besar mazhab Syafi'i. Pesarah di Masjid Azhar pada zaman dulu. Zakaria Ansar ni pula anak murid kepada Ibn Hajar Asqalani. Ahli hadis yang mengarang, yang mensyarah hadis Bukhari yang dinamakan Fathul Bari. Fathul Bari ni kalau Jawi tu dengan meja ni kalau kita susun banyak dia lagi. Tengok terjemah Indonesia dalam bahasa dalam tulisan Rumi. Besar lagi. Saya tanya berapa satu set terjemah Indonesia di Jaafar Rawah Kota Baru. Dia kata satu set ni harga dia 3,000 hampir 400 lah. 3,400 darah. Tapi nak cari terjemah anak Melayu Malaysia ni tak ada. Indonesia terjemah. Nak beli. Fikir punya fikir nak letak mana kan. Penuh rumah. Kita ada duit, kita ada duit. Jadikan rojokkan kita. Nak ambil hak Arab supaya kita tak mahir Arab. Beli hak terjemah. Ibn Hajar Asqalani Al-Hafidh dapat melahirkan generasi ulama Syekh Zakaria Ansar. Syekh Zakaria Ansar pula dapat melahirkan tokoh ulama fuqaha bernama Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami dapat melahirkan tokoh ulama Syekh Zainuddin Abdul Aziz Malibari, ulama India bahasa Malbar. Yang pengarang kitab Fathul Mu'in. Zainuddin Malibari ada pula. Kalau kita hafal sanak dia. Tempat-tempat diambil ilmu orang dulu. Dia ada sana. Ada tempat ambil. Bukan sedar-sedar jadi ustaz. Akan pihak sebuti atas kepala jadi ustaz. Rupa-rupanya jadi kerusuh bomo. Jadi ustaz tu bomo. Bukan kitab Mustali baca tak lepas. Banyak sangkut. Ada. Maka dia faham. Mengikut pendapat Syekh Ibn Hajar Al-Haytami selaku pengarang Syarah Marhaj Talibin Imam Nawawi iaitu Tuhfatul Muhtaj. Karangan Ibn Hajar bernama Tuhfatul Muhtaj, kitab Tuhfah. Setebal 10 jilid. Macam mana rupa tak tahu. Kitab Tuhfah. Ada sini tak ada jual. Di Nusantara kita tak ada. Di Mesir mungkin ada.
Kata beliau, kata Ibn Hajar Al-Haytami, bagi yang meninggal sembahyang fardu itu peluang masa baginya untuk mengqada sembahyang semata-mata. Tak sepatut buat benda lain. Tumpul kosong terik qada sembahyang. Kecuali boleh juga nak buat perkara lain, mengerja akan perkara yang mesti. Seperti mengerja yang sunat tidak ada. Buat benda-benda mesti. Nak makan, nak minum itu mesti. Nak tidur sebab ngantuk sangat itu mesti. Nak masak sebab mesti nak makan kena masak. Nak cari duit untuk makan itu mesti. Tak apalah tu. Sehingga mengerjakan yang sunat tidak diharuskan. Sebab tidak mesti. Kalau tak buat pun tak berdosa. Selagi tak habis qada nak buat perkara sunat pun tak diharus mengikut pendapat Ibn Hajar Al-Haytami. Kecuali benda mesti. Inilah orang-orang kampung kan. Mana kalau dengar ceramah untuk gurunya begitu, dia pergi ke surau bulan Ramadan, dia tak sembahyang tarawih. Orang duduk sembahyang tarawih, dia duduk menyala di tiang surau. Orang tanya dia, mengapa tak sembahyang tarawih? Sama sudah nak tarawih, sembahyang fardu pun tak habis qada lagi. Tapi dia duduk menyala di tiang, dia tak qada sembahyang. Betul orang tarawih. Dia buat cerdik dia seorang pun ada orang lain. Payah manusia gini lah. Manusia cerdik kita bodoh orang. Orang bodoh kita balik pula kan. Mula lepas tak boleh jamak kan. Macam mana? Dah nak habis gua nak duduk menyandar tiang surau tu. Cuba ambil kesempatan tanya orang Sumatera habis kita semayang fardu. Habis dah lah. Ada disebut pada hadis riwayat Imam Bukhari daripada Jabir radhiyallahu anhu. Kita tahu mari matan hadis. Mari terjemah ini al-ma'lun yang disalah kan. Tujuan mari ni kata kita ni orang mengaji, kalau kita mengaji kadang-kadang kita sering terjumpa. Orang yang belorak faham tu dia cakap ataupun dia bertanya kita. Orang lain tanya kita sebab dia tahu latar belakang kita orang ngaji. Setidak-tidak seminggu sekali ke Pondok Batu 10 dia tanya, macam mana hukum qada sembahyang ni? Boleh ke tak boleh? Sebab dia kata saya dengar kata tak boleh. Kita nak jawab ke mana? Setelah keadaan kita ada pengetahuan lebih kuat, kita boleh bagi penerangan, penjelasan pada dia. Kata Jabir, bahwasanya Sayyidina Umar datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq. Satu peristiwa peperangan dinama perang Khandaq. Dan di ketika matahari sudah terbenam, dia pergi jumpa tu Sayyidina Umar pergi jumpa Nabi itu, matahari sudah lenyap masuk bumi. Maka Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, dia kata Rasulullah, wahai Rasulullah. Sayyidina Umar bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata wahai Rasulullah, saya belum lagi sembahyang fardu asar. Walhal matahari sudah terbenam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku pun belum lagi mengerjanya kerana sibuk dalam peperangan tadi. Kata Jabir. Jabir kata, sebab hadis ni yang diriwayat oleh Sayyidina Jabir. Jabir ni sahabat Nabi. Kata Jabir, maka kami semua berangkat ke Buthan. Daripada Khandaq tu dia pun pergilah ke Buthan, satu tempat lain. Yakni suatu tempat. Nama tempat Buthan. Dan lalu berwuduk di situ. Siapa di Buthan tu pakai ambil air sembahyang belakang situ. Dan lalu Nabi dan sahabat sembahyang fardu asar. Walha matahari sudah terbenam. Dan selepasnya lalu sembahyang maghrib pula. Sebab maghrib dah masuk. Lepas asar. Berartinya sembahyang asar tadi qada lah tu. Di sini wujudnya qada sembahyang. Dan Nabi tak ada tanya sahabat-sahabat yang lain tu, adakah kamu tinggal dengan sengaja ke tak sengaja, bukan diarah suruh qada belakang.
Suqadah pula. Dan dia sebut pada hadis riwayat Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari maksud hadis itu. Kita mari maksud dalilah. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam seketika kembali dari peperangan Khaybar. Walha perjalanan itu di waktu malam. Dia balik pada peperangan Khaybar itu dalam waktu malam. Dan setelah mengantuk dalam perjalanan tadi, lalu tidur di suatu tempat. Dah mengantuk, tak boleh tahan, dah mengantuk, kita tidur sini lah. Tetapi sebelum tidur, Nabi SAW mengarah kepada Bilal berjaga. Dia tugas Bilal ni kena jaga. Tak payah tidur Bilal. Sebab takut terlepas waktu subuh ni kita. Dia arah kepada dia. Kerana dia takuti tertidur sehingga terlepas waktu subuh. Maka lalu Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lain sama-sama tidur. Dan bila yang ditugas berjaga itu tertidur juga dalam suasana menyandar kepada unta. Bila sebagai jaga, duduk jaga waktu ni, dah mengantuk juga, tertidur juga dalam suasana tersandar di belakang unta. Belakang dia tersandar di belakang unta. Unta pun tidur jugalah. Kerana bersangatan mengantuk. Maka sebaik saja Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat terjaga dari tidur itu, matahari sudah terangkat, sudah naik mentari baru sepakat sedar belakang. Lepas ke Bilal pun tidur juga. Maka Nabi SAW sabda kepada Bilal, apa hal terjadi sebegini? Mengapa ni? Aku tugas kamu, empat kamu pun. Semua orang lain juga macam mana gini? Jawab Bilal, saya pun tertidur juga. Tak boleh tahan mengantuk juga. 2 kali 5, 5 kali 2 sama jawab 10 belakang. Dari itu maka lalu Nabi SAW mengarahkan sahabatnya ke tempat lain. Nabi arah kita pindah tempat ni. Tempat ni beratu ni. Kapal ketiga separuh mati ni. Dan tiada jauh dari tempat yang tertidur itu. Lalu ia berwudu. Demikian juga sahabatnya. Dan Nabi SAW menyuruh bila tu qamat lalu mengqada sembahyang subuh tersebut. Ini tercetus hukum sembahyang qada ni. Difaham dari hadis tersebut qada sembahyang tu yang ditinggal itu wajib. Bagaimana disuruh mengqada akan dia oleh Nabi SAW. Kalau tak wajib akan tentu Nabi tidak suruh. Setakat dia seorang yang buatnya dah. Dan ada disebut pada hadis yang sahih. Sembahyang fardu yang ditinggal itu wajib qada akan dia bagaimana sebenarnya. Fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Maksudnya maka hutan Allah Ta'ala itu lebih utama dibayar. Lebih utama dibayar. Ketahuilah. Golongan yang berpendapat tiada wajib qada sembahyang yang ditinggal. Hanya sudah memada dengan bertaubat jua dan berbuat kebajikan yang sunat. Maka itu fatwa dari seorang yang bernama Ibnu Hazm. Kalau anda kata Ibnu Hazm, petua dia ni. Kalau ada dia dalam buku, dia ambil petua Ibnu Hazmi. Beliau ini berasal dari Andalusia, daripada Spanyol. Ibn Hazm ini orang Spanyol. Zaman dulu Spanyol tu di bawah kuasa Islam. Asalnya Kristian, parti Islam masuk, Islam boleh merentah Spanyol. Maka ramailah lahir generasi tokoh-tokoh ulama di Spanyol. Sebab otak Mak Saleh ni orang bijak. Termasuklah apa nama Ibnu Arabi, ini orang Spanyol belakang. Ramai lagi lah. Di Cordoba, Spanyol di kota Cordoba lah. Pada tahun 384 Hijrah, beliau menganut mazhab Daud Zahiri. Ibn Hazmi ni dia menganut mazhab Daud Zahiri. Daud Zahiri ni
muzahab yang berpegang Quran hadis tanpa ijma' qiyas. Beliau mengarang kitab Ibn Hazmi, dia rajin, dia menulis kitab. Kitab karangan dia antaranya Monolog Qiyas. Dalam bab fiqh dia tak ada ijma', tak ada qiyas. Pokoknya dia Quran hadis. Dia ikut induk Daud Zahidi lah. Dan tidak termasuk dalam imam-imam mujtahid Ibn Hazm. Kata orang dia ni pendasar muzhab, panggil muzhab Hazmi. Maka muzhab Hazmi ini tidak termasuk dalam muzhab ahli fiqh ahli sunnah wal jamaah. Tidak termasuk dari imam-imam mujtahid yang 4. Beliau lah berfatwa tidak wajib maqadah akal semaya jadi tinggal. Berwasan fatwa dia. Ada satu buku tazkirah. Saya tak sebut nama pengarang. Kalau nak tahu sangat boleh bagi. Malah cakap siapa pengarang, boleh bagi buku tu baca sini. Dia kata orang yang mengatakan wajib qada sembahyang adalah orang jahil. Allah Rabbi. Gayanya dia cakap dia. Jadi kesimpulan. Lepas tu, kalau orang yang dah mati macam mana dia nak qada? Kalau kita nak bahas qada ni masih hidup, dia mati dah nak qada mana? Tak boleh qada dah mati. Tapi semua pun tidak boleh qada. Ada kaul yang lemah dalam mazhab Syafi'i, kaul dhaif dalam mazhab Syafi'i. Dibolehkan orang lain tolong qada. Sama ada waris ke, orang asing suku Sakak ke, nak tolong qada si mati. Semayang si mati boleh. Ikut kaul dhaif. Ada satu kaul lagi boleh dibuatkan fidyah. Di atas semayang si mati yang meninggal akan dia. Buat fidyah. Fidyah tu satu perdu pada satu cukup makanan yang mengenyangkan yang menjadi asasi. Kita sini berat. Zuhur secukup, asar secukup lah. Gitu. Kalau 10 tahun tak semayang, berapa cukup? Banyak cukup dah tu. Dalam kali kalau sampai 20-30 tahun. Umur berapa dah? Umur 60. Umur berapa dia mula semayang? Sudah. Kalau umur 40 baru mula semayang. Daripada 40 sampai ke Bali kena ambil kira. Dia tak semayang. Itu jadi banyak beras fidyah dia dah. Tak masuk fidyah puasa dia pula. Kalau fidyah puasa pula dia berganda pula kalau tak dia qada. Hak ganda tu jadi banyak. Lalu dia order beras. Segak terdelah. Nak buat apa? Buat fidyah sama dengan fidyah puasa sama fidyah semayang. Tak mampu waris. Kalau si mati meninggal harta pusaka tak apa. Daripada harta dia ni sudah nesaikan. Namun mazhab Hanafi masyhur fidyah. Makna tidak ada khilaf lagi. Mazhab Hanafi. Sebab tu kalau kita nak fidyah orang si mati, kita taklid pada mazhab Hanafi. Yang kedua pula mudah. Kalau taklid mazhab Hanafi ni mudah fidyah, tidak semesti berat. Dengan mah pun boleh. Kalau mah tu orang dulu dia kata mah sebokor berapa puluh ribu, ratus ribu. Main tolok mah mudah. Kalau dengan berat payahlah dah. Nak buat syarah itu. Kita reka-reka, kita sambung ni pula sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata anda dah ni. Apakah contoh latihan rohani yang diasuh oleh guru mursyid itu? Sebagai contohlah. Kita nak tahu apakah contoh-contoh latihan rohani yang diasuh, yang dididik, yang ditarbiyah
oleh guru mursyid. Guru mursyid tu kita sudah maklum dah. Secara kerangka kasar tu kita nampak dah gambaran. Setelah kita mengaji bab dia. Bukan sebagian lagi guru mursyid ni. Maka di zaman kita nak kata langsung tidak ada Tuhan yang maha kaya dah nak. Gitulah susahnya. Jawab sebagai contoh. Dia ada kepada muridnya itu dengan aurak infiradi dan jama'i. Antara latihan rohani yang diasuh oleh guru mursyid kepada murid, guru tadi menyediakan wirid. Aurak tu kata jamak daripada wirid, kata umum dari wirid. Infiradi, wirid berseorangan, dan jama'i berjamaah, iaitu wirid secara berseorangan dan berjamaah dalam masa-masa tertentu. Pendek kata, mana-mana tarekat Abdullah, tarekat Sofi ni ada wirid masing-masing. Tarekat Naqsyabandi sekian wirid, tarekat Samani sekian wirid, tarekat Ahmadi sekian wirid kan. Tarekat Satori sekian wirid tak sama tu. Itu latihan rohani. Sebab itulah dalam perkara wirid ni, bagi orang yang menerima mana-mana tarekat, jangan ditinggal. Walau macam mana susah sekali kena buat. Tak boleh nak perut atas jadah yang tengah berjalan. Bagaimana almarhum Tok Haji Bukit Abbas semasa di Mekah. Bangkul roti di atas kepala tu, berjalan nak pergi ke kedai kopi tu, nak pergi hantar roti-roti Sidi Syekh Azhari ke kedai kopi, dalam suasana baku di atas kepala yang terisi roti. Dalam suasana begitulah peluang berwiridnya. Sebab tak ada masa lain dah. Masa mengantar roti itulah, masa itulah nak berwiridnya. Terpaksa dalam keadaan berjalan. Istiqamah. Maka itu suatu latihan yang bahasa rohani. Itu latihan bahasa rohani. Latihan beginilah dapat menyucikan hati kita, jiwa kita, ruh kita. Dapat membinakan saksiah kepribadian kita. Jangan pandai lekeh dengan wirid tarekat ni. Wirid tarekat ni wirid yang ada silsilah. Tali temali daripada guru-guru sampai kepada Nabi. Sebab tu dah wirid tarekat ni berupa wirid yang ada mengandungi waridat daripadanya. Seolah-olah waya yang mengandungi karang. Bukan waya kosong, tak ada karang. Dengan waridat ni lah dia membakarkan rohani kita ni, membakarkan hati-hati kita ni, sifat-sifat mazmumah kita ni. Sebab itulah permulaan orang berjalan mana-mana tarekat, dia tunggu kedatangan waridat dia. Setelah didatangi oleh waridat, pada hatinya kerap kali ada harapan. Di suatu masa rohani dia, hati dia akan menerima kesucian. Dalam suasana hati sudah suci daripada sifat-sifat mazmumah dan juga sifat-sifat aghyar, akdar ma siwallah, akan menunggulah ketibaan zauq hakikat. Baru naik kelas zauq hakikat. Setelah hati itu diproses oleh waridat. Waridat ni pula dapat memproseskan hati seseorang hasil daripada orang tu berwirid dari wirid tarekat tadi. Kalau tidak ada wirid tarekat, tidak ada warid, tak ada waridat. Jadi tidak ada bahan lah. Pencuci hati yang sangat berkesan, waridat. Tak ada bahan pencuci yang kuat. Kalau ada sabun biasa lah. Tidak jenis sabun Cak Rima ada. Setelah ia menimbulkan zauq hakikat dengan Allah Ta'ala, barulah tercapainya maqam musyahadah. Jadi bukanlah arti kita ni kes ngaji sauh banyak, kes lama mengaji, kes pandai mengajar, ceramah, pidato, automatik boleh duduk di maqam musyahadah.
Makam zuk hati dengan Tuhan. Oh, itu orang yang hati suci. Orang boleh naik makam tu tak semesti ilmu tu banyak, pandai bercakap. Cuma sekadar lepas fardu ain saja, tapi dia berusaha bersungguh mencuci hati, boleh naik taraf. Macam Tok Wali Hasan, orang kata Tok Wali Hasan Pasir Mas. Kalau dengar dia kita jawil, lebih kurang gitu je lah. Tak ada lah nak tarik-tarik panjang. Sekadar gitu. Tapi ramai orang ambil berkat. Kita buka lamaran kitab tasawuf. Kitab tasawuf ni so kita belajar dalam bab fardu ain besar. Setelah selesai fardu ain kita faham, kita belajar, maka layaklah kita berjalan kepada Allah. Jangan nanti kata nanti lah mengaji hok kitab tinggi-tinggi banyak-banyak dulu baru nak berjalan kepada Allah. Dia ambil kaedah mana dah. Dia bercakap betul. Hidayatus Salikin pun ada. Sayyidus Salikin pun ada dia bertanya. Tapi janganlah pula nak masuk tarekat ni tak perlu mengaji fardu ain semestilah fardu kifayah. Pakai direct. Itu tak betul. Hak wajib tak beres lagi tiba-tiba nak berjalan macam mana dah. Ni zaman-zaman kita ni kalau kita ambil mana-mana tarekat, kok mana pun kena seiring dengan belajar. Sebab apa? Sebab zaman kita sibuk. Zaman peluang kita nak mengaji sepenuh masa tak ada. Lalu kita ambillah masa-masa yang agak ada kelapangan seperti hari Minggu kita luangkan masa belajar. Jangan kita kata kita ambil wirid tarekat kita amal hak tu tak nak belajar dah. Tak nak masuk kelas dah. Mai sibuk manjan. Tak kena tu. Hak ni jadi manakala kalau mari waridat orang yang sebegini, orang yang tidak ada penuaan yang cukup ni jadi dia bercakap jadi menyimpang tu. Dia mengikut anayan kepala dia. Dia tidak berterah kepada ilmu yang jitu yang cukup. Yang main-main nanti jadi rosak-rosak tarekat. Nak dia bercakap dalam panggil hakikat. Sudah. Jauhnya lari daripada timing kan. Itu dia. Kerana dari wirid itu memberi taksir pada hati pengamalnya itu wirid tarekat ni. Memberi taksir atau mendatang kesan, taksir ni kesan pada hati pengamalnya. Mendatangkan kesan tu lah dipanggil waridah ataupun hal ataupun sir ataupun nom. Macam dia panggil macam tu. Apa sebab dari wirid-wirid yang ditalkin atau ijazah oleh mursyid itu boleh mendatangkan taksir pada hati murid yang mengamal itu? Apa sebab? Nak tuan tahu jugalah nak. Sedangkan wirid biasa ni tak ada apa-apa, biasa. Wirid hukum lepas sembahyang biasa. Kita ambil dengan Tok Guru pun biasa, tidak mendatangkan suatu kesan pada hati. Tetapi wirid tarekat boleh mendatangkan kesan. Tapi nak datang kesan tu berbagai-bagai, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Kadang-kadang 10 tahun pun tak ke mana dah. Pada ghaliknya lambatlah. Pada biasanya lambat. Hak cepat tu hak anugerah Tuhan lah tu. Macam mana? Jawab kerana wiridnya itu, wirid yang ditalkin oleh guru mursyid tadi, ada mengandungi waridah atau nur yang menepati umpama karan. Ni saya ambil istilah tu aja Bukit Abang. Dia umpama tu. Dan daripadanya daripada waridah tadilah terbukanya hati itu ke arah kebaikan dengan dicuci oleh tenaga waridah tadi. Barulah terbinanya saksiah seseorang itu, kepribadian seseorang. Dengan dinampak kebaikan agama itu adalah baik. Perkara yang dinilai buruk oleh agama nak dinampak buruk olehnya. Dapat dibeza di mana batil, di mana hak. Tidak nama sama rata, sama saja baik buruk.
Selain daripada latihan-latihan yang diatur oleh guru-guru itu, keberkatan daripadanya boleh sampai bagi murid. Boleh sampai baginya. Murid yang mengikutinya itu sama ada ia masih hidup atau sudah meninggal. Guru mursyid tadi yang dapat mentarbiahkan murid tadi dengan disediakan kepada murid itu wirid. Selain daripada wirid yang disediakan oleh guru mursyid tadi, dari guru keberkatan guru mursyid tadi boleh jadi sampai murid yang mengikut aliran guru mursyid tadi akan hatinya kepada Allah. Berkat tu berkat. Berkat dia tu turun. Kata-kata guru mursyid dah tak ada dah, tapi ada anak murid dia. Boleh juga ada hubungan dengan anak murid dia, keberkatan dia tu turun. Ini dipanggil salsilah. Jangan tak percaya kepada berkat ni pula. Berkat ni wujud. Benar wujud. Berkat, mukjizat, karamah. Ini benda-benda baik berlaku. Yang paling baik sekali, mukjizat. Bawah pada mukjizat, karamah. Bawah pada karamah, barakah. Barakah ni suatu kebaikan Allah. Diletakkan dia pada orang, pada masa, pada tempat, pada apa lagi? Yang baik. Tuhan tidak letak berkat tu kepada yang tidak baik. Kita kata orang karut, orang jahat, orang nakal. Orang begitu tak ada berkat. Tak ada berkat. Oh, nak ambil berkat lah cium tangan. Tapi tarik judi. Sembahyang pun tak cukup. Berkat apa? Nak muji melekat. Kalau orang soleh tu, kita ambil berkat dia, boleh. Sikit sebanyak Tuhan akan anugerah keberkatan kepadanya. Itulah kata-kata. Kita nak ambil berkat, tak usah Daud. Tak usah Daud ulama besar. Yang ada sedikit sebanyak, dinyata keberkatan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Bagaimana kira dia dah wafat, dah nak berkat. Cari anak murid tak usah Daud. Anak murid pun lenyap belaka dah. Generasi kata tahun yang lampau. Nak ambil berkat dia ni. Ambil ke mana pula ni? Setidak-tidaknya kita ambil dah melalui kitab karangan dia. Baca kitab Muniyatul Musallin, nak ambil berkat ilmu tak saya tahu. Dari kitab yang dikarang, kita kosak hati kita. Betul. Tidak menyalahi keadaan. Jadi orang wa amal tarekat ni walaupun diambil dengan guru yang bukan taraf mursyid, tetapi guru tu ada hubungan dengan mursyid. Boleh kita kosak hati kita ambil ni, nak tarik keberkatan guru mursyid. Guru orang yang kita ambil wirid daripada dia ni. Boleh. Kita mengamal tarekat Ahmadiyah, Idrisiyah, nak ambil berkat ni. Ulama dulu ni. Muhammad dan Rawi, Ibrahim Rasidi, Muhammad Idris. Ambil berkat dia semua tu. Ambil rantaian dia sasa. Boleh. Tuhan tahu, Tuhan Maha berkuasa. Tidak menyalahi kaedah. Tetapi pahaman Wahabi ini tak ada berkat. Yang adanya melekat. Apakah sebabnya terturun keberkatan itu? Keberkatan guru itu mengapa boleh jadi turun itu? Jawab kerana ianya ada mempunyai silsilah dari gurunya, kemudian urutan sehingga sampai kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ada rantaian begini di segi amalan, akan tentu ada berkat. Sebab amalan yang diamal tu suatu amalan yang ada rantaian, ada hubungan. Bagaimana kata-kata tu jadi berkat abah. Rantaian dia diambil dengan Sidi Muhammad Az-Zahari. Yang Muhammad Az-Zahari ambil dengan Muhammad An-Dandarawi.
An-Dadarawi dengan Ar-Rashidi, Ibrahim Ar-Rashidi. Ar-Rashidi ambil dengan Ahmad Idris Maroko, Maghribi. Ahmad Idris Maroko, kali kedua dia ambil dengan Nabi sendiri. Yang pertama antara Nabi Khidir. Yang Nabi itu ajar kepada Khidir, Khidir ajar kepada Ahmad Idris. Pada kali kedua, secara direktnya Ahmad Idris terimakan wirid ini dengan Nabi sendiri. Maka lalu dah disebedarkan oleh Nabi kepada Sidi Ahmad Idris, ya Ahmad, aku beri kepada kamu kunci 7 petala langit dan bumi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'anullah, salawat azimiyah dan istighfarul kabir. Itu saja wirid tarekat Ahmadiyah. Bukan panjang berjela-jela. Itu sebagai tambahan guru-guru mursyid saja. Tambahan guru mursyid tak sama lah. Untuk belajar di Bukit Abah 700. Sidi Muhammad Said Jamaluddin Negeri Sembilan lain pula lah nak. Tetapi dia tak tinggal hak basic asal. Hak yang Ahmad Idris terima dengan Nabi itu tak tinggal. Tahlilul Jami'ah, Salawat Azimiyah, Istighfarul Kabir sama ada belakang. Saya pergi tengok di Tasik Melaya. Di Tasik Melaya. Tarekat Ahmadiyah di Tasik Melaya, Jawa. Sama ya. Cuma dia ambil Syekh Sanusi daripada Libya, aliran sana. Aliran. Jawab kerana ianya ada mempunyai silsilah dari gurunya, kemudian urutan sehingga sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hal silsilah itu, lihatlah pada mana-mana tarekat yang muktabar sana selain daripada tarekat Ahmadiyah Idrisiyah yang sudah dikenali. Pendek kata, ada mempunyai silsilah masing-masing. Tarekat Satariyah. Kalau tarekat Samaniyah, Syekh Abdul Samad Palembang, silsilah dianya ada ditulis di dalam kitab Tahqiq Hidayatus Salikin. Kadangan Samsuddin Sadiq. Samsuddin Sadiq Kembang. Ada di situ silsilah. Haji Muhammad Saman Kati. Tuk Haji Muhammad Saman Kati. Tarekat ia diamal. Ada silsilah di dalam buku Tasawuf kadangan dia. Ada ditulis silsilah. Ada silsilah. Pendek kata mana-mana tarekat ada silsilah. Yang pendek tarekat Ahmadiyah silsilah. Pendek. Aja dia Bukit Abah, Ibrahim Rasidi, Muhammad Dadawi. Aja Bukit Abah itu Azhari, Muhammad Dadawi, Ibrahim Rasidi, Ahmad Idris. Ahmad Idris Rasulullah. Boleh bila? Tak berapa generasi. Tarekat lain pun. Siapa nak apa tak terapa. Tak panjang. Sebab itulah tarekat Ahmadiyah dia tajam. Ketajaman dia, pengamal tarekat Ahmadiyah tidak perlu kepada sudut. Dia tak ada sudut. Sekadar buat amal wirid itu cukup dah. Kalau tarekat Naqsyabandi kena bersudut. Kalau tak bersudut tak jalan. Makna bersudut tu kita kena beramal di istiadat dia. Di tempat yang terhad, pada ada amalan khususiah, kena puasa gitu-gitu. Patahlah orang banyak. Kalau sekadar terima tarekat Naqsyabandi beramal, tak bersudut, tak mari hari. Tapi kalau tarekat Ahmadiyah ni, kalau istiqamah sungguh dengan wirid dia, akan menerpa sedikit sebanyak. Wak-wak waridat tu ke dalam hati. Nak tahu kena teh. Kena teh. Alat pengeteh dia ada. Nak tahu ada warid kata ada hati seseorang tu, dia teh dengan zikir harakah. Rabu malam kami itulah pengeteh kita ni. Ada api kita ada api. Ada karang kata ada karang. Kalau ada karang melompat kijang lah. Baru dia sedar, baru dia tahu, oh gitu. Baru faham perjalanan kami.
Itu baru setakat dikunjungi oleh walidah saja pada hati. Belum lagi zuk hakikat. Belum lagi musyahadah. Itu huk makam. Makan kesucian hati. Makan arifu billah itu. Ini makam kita orang awal ni. Didatangi oleh walidah pun Allahu Rabbi. Dan nampaklah keraka kasar. Ada 7 perjalanan Islam. Ketahuilah wallahu a'lamu bis-shawab. Kita buat tali sikit. Tali reka. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يكفي نعمه ويدافع نقامه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من القرآن المجيد وما معه من الصلاة والسلام والأذكار والتحميد زيادة في شرف النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم في صحائف آبائه وإخوانه والنبيين والمرسلين والملائكة المقربين وساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء والأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وأهل المعلات والشبيكة والبكع وأموات المسلمين والمسلمات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر هم الجميع برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك يا لأن القبول والامتنان والخيرات الحسان روحي عبدك النادي بفناء كرمك الراجي إلى رحمتك. أوصل اللهم ثواب ذلك إليه واجعله نورا بين يديه وتعطف له برحمتك وارحمه بالقرآن العظيم ورحمة واسعة واغفر له مغفرة جامعة ملك الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر له وآفه واعف عنه وأكرم نزله ويسر مدخله وأحسن بالماء والسلم والبرد ونكه من الخطايا كما ينقى صلب الأبيض من الدنس وأبدل خدارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم اجعل ثواب مثل ثواب ذلك في صحائفنا جميعا ووالدنا ومشايخنا ومن حضرنا ومن غاب عنا ولأحيائنا ولأمواتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم آتنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آتنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آتنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا مجيب السائلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.
hari raya. Hari raya Korban, hari Jumaat. Datang rumah lepas semasa sunat raya, ada nak mayan sini pun boleh. Kita ada buat akikah 2 ekor kambing. Kalau tak datang tak ada. Tapi makan. Tapi saya tak ada tengok. Saya kena hari Rabu kena gederan. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Bukan ikhlas tahu apa ni. Kita buat ijtimak Korban di Kemaman. Dengan setakat ni baru 20 ekor lembu. Itu antara ke separuh sampai ke Kelantan, belas kali sampai panjang. Marilah. Walaupun saya tak ada kan, mari makan. Kita sembelih kambing tu, kita sembelih hari kambing tu. Malam tu masak. Pagi tu lepas sunat raya boleh. Agak tu kan? Hai. Ya? Jom kan? Oh, man. Man. Tak lagak air gaya lagi. Mari. Bawa anak-anak pergi. Air gaya ni. Mari. Oh, rumah anak-anak. Memakan air. Ayut dia. Yang ayut dia. Ayut dia. Baru nampak. Ibu negeri Rama. Lalu nak kita muka tu tengok tu ayut dia. Ini segala itu. Itu Islam kita tadi itu. Ayut dia tu. Negeri Rama, ibu negeri Rama tu. Kedua Rasul Bangkok tu ayut dia. Dia sebelah tanah laut. Oh. Kita ada pukul Cina tanah. Betul lah. Kita nampak kereta api tinggal itu kan mau sudah naik kereta api. Kabut Pekayun tu. Oh gitu. Tapi tak nampak masjid. Jalan. Saya ingat baru Ayub. Kita baca sejarah Ayub dia. Pergi. Makan. Hai mana? Hai.